Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahran dahirin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah. Tak mana kita berhenti muka surat sebelah Tambihun. Situ muka surat sebelah Tambihun. Qala al-musannifu rahimahullah. Tanbihun ay hadzal kalamul ati munabbihun liman ghafala. Bermula ini ialah satu penjagaan bagi siapa-siapa yang terlalai. Itulah maknanya tambihun, kan? Siapa-siapa yang duk terlalai, yang terleka, harap-harap dia ni intibah. Harap-harap dia ni tersedak, terjaga. Tu makna tambihunnya. Baik. Bermula mengetahui hukum adat itu ialah suatu perkara yang baik dan bagus. Bermula mengetahui akan hukum adat itu. Jadi hari itu kita belajar tentang hukum, huraian hukum adat. Yakni disandarkan hukum kepada adat, kepada keputusan kebiasaan. Biasanya kalau makan nasi 2 pinggan ni kenyang. Contoh kan, kita mengaji hari itu ni, dia ada wajib pada adat, dia ada mustahil pada adat, dia ada harus pada adat. Kita mengaji dah ni, tapi dululah, lama sangat dah. Berapa bulan tak ingat 5 bulan ke 6 bulan dah. 5 bulan lebih kurang kan. Ingat baliklah. Ni nak sambung balik kita mengaji 5 bulan lepas ni. Jadi katanya pengarang kitab kita ni, bermula mengetahui akan hukum adat. Kita belajar tentang hukum adat, kita pun tahu kan apa yang dikatakan wajib pada adat.
Apa yang dikatakan mustahil pada adat, kan? Apakah maksud harus pada adat? Dulu mengaji dah ni. Huraian ni panjang lebar dah. Kita tahu itu ialah suatu perkara yang baik dan bagus. Sangat eloklah kita belajar tentang hukum adat. Apa dia takrif, kan? Wajib pada adat, kan? Mustahil, harus, masing-masing tu dia ada istilah dia. Dia ada takrif dia, kan? Jadi kita belajar, kita tahu, kita pun faham. Itu sebenarnya sangat baik dan juga sangat bagus. Tu reti dia. Baiklah, pasal apa yang musannif kata perkara yang baik dan bagus ni? Kerana orang yang tiada mengetahui akan dia, yakni akan hukum adat itu, terkadangnya jadi fasik. Berat juga. Kalau kita tak faham, tak tahu tentang hukum adat ni. Jadi kata musannifnya pasal begini. Orang yang tak tahu akan hukum adat itu, dia tak tahu apa dia yang kata wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Dia tak tahu apa satu, kan? Kadang-kadang lah katanya pengarang ni, terkadangnya tu orang yang tak mengetahui tadi boleh jadi fasik. Fasik ni maknanya berdosa lah. Boleh jadinya dia tu sat lagi buat benda perkara yang diharamkan. Apabila dia duk buat perkara yang diharamkan, maka jadi fasik. Fasik ni makna apa? Fasik ni makna jadi orang jahat lah, cerita lah bahasa makna dia, kan? Nak jadi fasik ni kita maklum dah. Iaitu yang pertama, siapa-siapa yang melakukan maksiat dosa besar walau sekali, maka dia telah menjadi fasik. Ataupun yang kedua, dia buat dosa maksiat, dosa kecil, tapi berulang-ulang kali, banyak kali duk buat maksiat dosa kecil, tapi dia tak bertaubat pun, kan? Duk buat situlah dosanya, maka dipanggil orang tersebut fasik. Nampak dah? Baik. Macam mana boleh pergi jadi fasik kalau kita tak reti? Kadang-kadang boleh sampai terlajak kot tu. Misalnya seperti dia bagi, Al-Musannif bagi satu contoh. Seperti mengatalah oleh seorang dengan wajib adat itu dengan wajib aqal. Wajib aqal tak sama maksud dia dengan wajib pada adat. Dia lain. Perkataan tu wajib, kan? Cuma yang memutuskan hukumannya berbeza. Yang ni yang mengatakan hukumannya ialah wajib, ialah mesti. Mestilah, tentulah kenyang, kan? Ialah adat, kan? Kalau dah makan nasi sampai 2 pinggan ni, lepas kebiasaannya kenyang tak? Kenyang, kan? Itu adat atau kebiasaan yang terjadi, duk buat selalu dah. Satu lagi wajib pada akal, yang menjatuhkan hukuman mesti atau sungguh tadi ni ialah akal kita. Itu lain, dia masuk dalam bab hukum akli. Jadi yang inilah jangan kita duk keliru. Kalau kita keliru, menyebabkan saat lagi kita kata
wajib pada adat tu, hatulah wajib pada akal. Sebenarnya tidak. Akibat dia berdosa. Nah, akibat dia saat lagi jadi fasik. Macam mana saat lagi dia akan cerita lagi depan tu. Baiklah, macam mana tu? Misalnya lah, misal seorang yang berkata dengan wajib adat itu ialah dengan wajib akal ni. Misalnya seorang, kita lah contohnya, kita satu orang ni yang memotongkan suatu tali dengan pisau. Kita ambil pisau, kan, kemudian kita keratlah tali tu. Dah, ikutlah tali apa, tali rapia ke tali apa ke, ikut sukalah, janji tali, kan. Apa kita asah pisau tu punyalah tajam, kan. Lepas tu kan kita nak kerat dia. Baik. Kemudiannya pisau tu pula dengan pisau yang tajam, tajam sungguh, baru duk asah, duk merelip lagi. Tiba-tiba tidak putus tali itu punya duk tonyo. Awak tak mau putus ni. Pelik kan. Selalu hak lepas-lepas, tu lepas-lepas tu kata adat tu, kan. Hak duk biasa lepas-lepas, kan, tak teruk lagu ni, kan. Tak, tali pula bukan terbaik mana pun, tali halus ya. Dah, dengan hak lepas-lepas dengan pisau hak tajam ni, kalau kerat tak ada lama mana, sentuh sikit putus dah. Ni tiba-tiba punya duk tonyoh, punya duk hirih, punya duk kerat, tak mau nak putus. Seperti kisah Nabi Ismail alaihissalam, kan. Dah, hak kisah korban, ibadat korban tu, Allah Ta'ala perintah ayahnya, kan. Dah, Nabi apa? Nabi Ishaq, kan. Nabi apa? Nabi Ishaq lah, kan. Kisah korban tu anaknya Nabi Ismail, betul? Bukan tertukar dah. Nabi Ibrahim diarah supaya sembelih anak dia Nabi Ismail, betul? Lupa dah. Baik, tak apalah. Tapi tak putus, hirih sungguh. Bukan tak hirih sungguh, pisau tajam yang amat. Adat kata putuslah, kan. Segala tengkorak, segala urat meri, segala urat apa, kalau kata haiwan tu, kan, tentu putus, kan. Kita kata mesti putus. Ni kata beza tu hak wajib, wajib pada adat dengan wajib pada akal. Wajib pada adat boleh menyalahi, sah bersalahan. Ni jadi lalu ia seorang tu berkata, kan, dah hirih kerat tak mau nak putus. Lalu dia pun katalah, tak terima akai tali itu tidak putus. Tak masuk akai ni. Tak terima dia akai kita kata tak putus tali ni. Tu silap dia. Tak terima akai tu makna benda hak mustahil, benda tak ada. Takkan boleh terjadi. Tu maksud dia tak terima di akai kita ni, kan. Kita katalah gitu sebenarnya salah. Sebab kita hukumkan, kan, tali tu tak sah ni mesti putus. Kalau kata kita kerat dengan pisau sat ni, kan, tentu putus, kan. Mesti putus. Kalau tak putus, tak terima dia akai kita, mustahil benda ni. Kalau tak putus, dia pergi lajak, pergi hukum akai. Hukum akai lain. Kalau kita kata wajib pada akai, tak terima di akai kita oleh daknya, kan. Bahkan tentu sungguhnya, kan, mesti putus akai kata, kan. Akai kata mesti, tentu. Bezanya sungguh sahaja atau sungguh lagi ada, tu beza tang situlah pula. Jadi salah. Sebenarnya putus ni tidak mesti. Tali tu dihirih, kan, tak semestinya putus. Sah terbenam
bahawasanya tali itu tak putus. Boleh jadi putus, boleh jadi tak putus. Pada akal kita menghukumkan harus sebenarnya, bukan wajib. Supaya kita duk makan ubat tu. Kan. Hak selalu hak lepas. Duk telan 2 biji ubat ni kebah demam. Kan? Lalu hari tu kita pun demam. Koklah demam ke, sakit kepala ke, kan? Makan ubat 2 biji tiba-tiba tak kebah. Kita duk hukum dah. Kita duk kata dah, hai ubat ni kuat. Kan, berapa ratus mg telan ni minta ubat hak kuat sekali tu. Kan, hak lepas-lepas kalau makan lega dandan tak ada lama pecah peluh kita kata kan. Inilah adat kita. Sebenarnya mestikah, tentukah lega demam kita dengan sebab kerana kita makan ubat? Hak kata lega sakit dengan kerana makan ubat itu ialah adat. Mana kebiasaannya hak lepas-lepas kalau makan ubat demam lah, apa kebah lah demam aku ni, tu kita kata. Tapi itu adat kata. Tapi apa akal kita kata? Akal kita kata tak mesti, tidak wajib. Boleh jadi lega demam, boleh jadi tak lega demam. Sebenarnya begitu. Tetapi tiba-tiba kita pergi sekalikan dia. Kan? Kita pergi kata wajib pada adat ni itulah wajib pada akal. Jawabnya berdosa, fasik. Siapa pergi kata lagu tu? Haram. Baik, faham betul-betul. Kan? Lepas tu kata laginya al-musannif, dan seorang pula, misal yang kedua, dan ada seorang tu pula ialah membakar akan kayu yang kering. Baik, cerita tajuk bakar pula. Tadi tajuk kerat. Dia pergi ambil kayu-kayu kering, ikutlah kayu ke, kertas ke, rumput kering lah. Kan? Lepas tu kan cucuh api. Kan? Hak selalunya, hak lepas-lepasnya cucuh api menyala tak? Menyala lah. Kan? Terbakar tak? Terbakar Kan? Baik. Tiba-tiba didapatinya tu seorang, kayu itu ialah tidak hangus. Tiba-tiba punya duk cucuh. Kan? Kering habis, gas tu kering lagi tu ya. Lighter tu. Kan? Mati api tu. Tapi tak mau nak menyala. Awak tak mau nak menyala, basah ke? Tak basah, kering. Kalau kita kata basah, ada benda yang menegah. Ni tak ada mani' dia panggil. Tak ada benda yang menghalang, yang menegah daripada menyala api pada kertas yang kita cucuh tu. Tiba-tiba tu cucuh tak mau menyala, cucuh tak mau menyala. Heran lah. Jangan duk heran. Kan? Pasal tidak wajib. Tidak wajib pada akal. Dia cuma harus pada akal sahaja. Cuma pada adat kata wajib. Kan? Adat kata tentu menyala. Lepas-lepas tu cucuh menyala. Pasal apa tak menyala pula hari ni? Itu adat kata. Kebiasaan kita kata. Tapi akal pula kita fikir, kan? Benda ni harus je. Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrat, kan? Sekiranya Allah mengkehendaki, iradat Allah mengkehendaki, kan? Untuk menyala, untuk hanguskan kertas tadi, nescaya terbakarlah kertas tu. Sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk menyalakan kertas tu, tak terbakarlah kertas tu. Ni akal kata. Ni akidah ni. Tentu tak i'tiqadnya. Tak hukum adat, dia tak jadi akidah. Dia jadi apa? Jadi kebiasaan. Kita putihkan hukum berdasar kita dah buat selalu. Begitu je. Tapi kalau silap, sama ada dia akan jadi fasik, atau saat lagi di bawah dia akan jadi kafir. Kalau tak reti hukum adat ni, tak faham tentang hukum adat ni. Baik.
Lalu berkata ia seorang tadi, tak terima akal kayu itu tidak hangus. Dia pun kata lah, lepas cucuh tak mau menyala, lalu dia pun kata, tak terima di akal ni, kan, pelik kan ni, kan, tak masuk akal. Oh, sampai lajak apa ke akal. Tu silap dia. Kita tu silap dalam situ lah. Kan, kita tak dapat nak beza hak mana hukum akal, hak mana hukum adat, kan, hak hukum syariah, kan, halal haram tu, kan. Hak kita mengaji hari tu ni nya, dia adat dengan akal tu jangan duk sekali. Dia tak serupa, tentu tak sama. Dah. Lepas tu dia kata tak masuk akal ni. Tak terima dia akal itu makna mesti terbakar, dihukumkan lagu tu. Akal dia tu hukuman mesti terbakar. Kalau tak terbakar tak boleh, mesti tentu kena terbakar kertas ni. Itulah maksud dia tak terima dia akal tu. Kan? Salah pergi kata lagu tu, tak betul. Sebabnya sebenarnya perkara ni cuma kalau kita iktibar dengan akal, dia masuk dalam tajuk harus pada akal nama dia. Kalau masuk dalam bab hukum adat, kita kata wajib pada adat. Sebab tu kita habaq di awal tadi, suatu perkara yang kita kata wajib pada adat, kan, boleh tak dia akan berlaku sebaliknya? Jawabnya boleh. Tidak mustahil, kan. Hak lepas terbakar, boleh tak satu hari dia pergi tak terbakar? Boleh. Cucu tak mau nak menyala, itu hukum adat. Baik. Maka katanya al-musannif, adalah orang yang berkata seperti itu. Dua orang tadi kan. Hak pertama, hak seorang tadi, hak cerita kisah dia duk kerat tali tu. Yang kedua, kisah seorang yang duk bakar tadi ni. Jadi orang yang berkata lah seperti demikian itu, dia kata tak terima akal. Itulah yang dia kata. Apa yang dia kata? Dia kata tak terima pada akal. Kan, duk sembang ramai-ramai, tak terima dak akal. Kan, hirih-hirih tak mau putus. Cerita kisah orang hak tak putus tu. Tak luka sikit pun kena hirih tu. Kan, kena tikam ke, kena apa ke. Kan, itu adat. Adatnya kalau kena mata pisau tu luka lah. Tapi boleh ke tak menyalahi? Boleh. Kan, sebaliknya tu boleh. Tiba-tiba dia pergi masuk benda ni dalam perkara wajib akli. Wajib pada akal, itulah. Wajib pada akal nanti kita akan mengaji. Dia tak sampai lagi tajuk hukum akal. Nanti kalau ada masa nanti kita akan belajar apa makna wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dia tak sama dah. Baik. Orang hak kata lagu tak sah ni tu ialah jahil dengan hukum adat. Dia dikira sebagai orang jahil lagi. Masih lagi tak ada ilmu berkaitan tentang hukum adat. Sebab tu kita jangan putus asa. Cerita tajuk putus asa. Kan? Macam kita duk tadilah, kan, katalah sakit, maka ubat tak mau nak lega. Sebab jangan duk putus asa, jangan duk kecewa. Sebab apa? Sebabnya bukan ubat yang menyembuhkan. Mestikah ubat itu kalau kita makan lega sakit? Tak mesti. Dia bukan masuklah wajib pada akal. Kan? Kalau adat pun hukum kata harus ya. Adat kata tak apalah, adat kata tentulah, mestilah, kan, kebah mestilah lega, kan. Hak kata wajib pada adat saat ni tu, kan. Tapi kena faham, itu cuma kebiasaan saja, kebiasaannya lega. Kadang-kadang banyak kali juga kita makan ubat tapi tak mau nak lega. Kan? Dah kita tahu yang itu,
Kan? Tak ada pasal kenapa kita nak sedih, kita nak putus asa. Kerana sebabnya akhirnya kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kan? Adakah kita telah ditakdirkan lega sakit kita, atau tidak ditakdirkan lega sakit kita? Situ duduknya. Kan? Kepada kita mesti redha. Kan? Bagi kitanya wajib kena redha hati. Nah, sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak sembuhkan sakit kita, kan, walaupun kita dah makan ubat banyak mana tak kira dah, kan, di hati kita tetap kita ingat Allah Ta'ala tak kehendak menyembuhkan sakit aku lagi, terima. Kan? Begitulah sebaliknya, sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, mengkehendaki melegakan sakit kita, kan, tak makan ubat pun lega. Kan? Ada orang tak makan ubat tu pun lega. Ada, awak tak ada. Kan? Aku malas aku nak makan ubat. Kan? Tunggu biar tidur gitu kan. 2-3 hari lega demam dia tu. Ada juga. Jadi situ kena faham berkaitan dengan adat kebiasaan ni. Kan? Jangan sampai kita pergi hukum mesti, benda yang tak mesti kita kata mesti. Kan? Benda yang tidak mesti kita kata mustahil. Kan? Jangan buat lagu tu, salah. Tu yang jadi fasik tu. Kemudian kata lagi al-musannif, dan terkadang menjadi kufur. Tadi terkadangnya jadi fasik. Dan terkadang dan kadang-kadang orang yang tiada mengetahui akan hukum adat tadi ialah menjadi kufur. Sampai terlajak boleh jadi kafir. Orang yang jahil tentang hukum adat. Itu sebab tu kita belajar juga hukum adat ni, kan, supaya nak elak kita daripada sama ada jadi berdosa, atau lebih berat lagi sampai jadi kufur iman. Kan? Hanya pasal kerana kita tak jelas, tak faham tentang hukum adat. Baik. Lagu mana sampai pergi jadi kafir ni? Misalnya seperti tengok musannif abang contoh dia dekat kita. Seperti mengengkarkan mukjizat nabi-nabi. Siapa yang mengingkari akan mukjizat Nabi, mukjizat Rasul Allah, kufur iman. Kan? Kita belajar dah dulu kan, apa dia makna mukjizat? Mukjizat ni ialah satu perkara, kan, khariqun lil adati, yang mencari akan adat. Kan? Yang berada pengakuan yang ada mukjizat atau perkara yang luar biasa ini, terbit datangnya daripada tangan Rasul Allah, kan, yang mengaku bahawasanya dirinya ialah Rasulullah. Maka mukjizat ni sebagai dalil bukti betul yang mendakwa dirinya itu ialah Rasulullah, betul sungguh dianya ialah Rasulullah. Dulu ingat balik, kita biasa mengaji dah tajuk ni, kan. Baik, tak apalah. Jadi sebab tu kita sebut yang mencari akan adat. Mencari akan adat itu macam mana? Bahasa lain kita panggil luar biasa yang kata mukjizat ni, kan. Pelik. Pelik pun, tapi nak kata pelik payah sikit. Kita buh dengan makna luar biasa. Dia biasa, satu lagi luar biasa. Kan? Biasa harus jadi macam hak biasa-biasa ni. Kan? Adat tu lah biasa tu, kebiasaan bahasa Arabnya kita panggil adat. Kan? Tiba-tiba berlaku pada seorang Rasulullah ini perkara yang luar biasa. Kan?
tiba-tiba terbit ayak di celah-celah jari baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Siapa dia kita hak jari dia ada bisa keluar ayak. Kan? Sampai boleh minum sampai kenyang, mana-mana semua sekalian sahabat yang ada hari itu. Kan? Dan sampai boleh buat stok simpanan pula. Dan sampai boleh buat ayak minuman haiwan-haiwan unta, kuda, kan? Ketika kisah perang baginda Rasul bersama dengan sahabat Nabi, keputusan ayak habis. Kan? Ayak nak minum tu tak ada, habis. Ya, maka dengan mukjizat Rasulullah keluar ayak celah-celah jari baginda Rasul. Pelik tak? Pelik lah. Luar biasa tak? Luar biasa. Inilah kita kata, kan, tak ikut adat. Kan? Kebiasaannya mana boleh. Mana boleh keluar celah jari, mai dari mana ayak? Kalau terbit darah tu harus lah. Kan? Hirih-hirih keluar darah. Sungguhlah tu. Tiba-tiba keluar ayak boleh minum pula. Kan? Ni maksud dia ni. Jadi tiba-tiba orang yang tak faham, yang jahil tentang hukum adat ni, dia pergi engkar yang kita panggil mukjizat ni. Maka akibat dia kufur iman. Kan kita habaq baginda Rasulullah, kan, belah bulan. Hei, mana ada? Yang dia pula jawab. Kan, kawan tu pun jawab, hang ni pelik, manusia mana boleh belah bulan? Kan? Pasal benda tu luar biasa. Kan, tak ada biasa lagi. Kan, orang pergi belah bulan, tiba-tiba pergi kata baginda Nabi Muhammad membelah bulan, terbelah dua. Kan, itu setengah dari mukjizat baginda Rasul. Kan, hang ingkar, hang kufur. Dia terlupa, kan, perbezaan, kan, tentang sebab dia jahil. Kan, dia nak kata mesti tak, mana boleh. Boleh tak boleh kak? Mana kata apa yang kita kata berkenaan dengan mukjizat Nabi tadi, hang tak setujulah, hang bantah, hang ingkar. Maka akibat dia tu yang Al-Musannaf sebut saat ni tu, kufur iman. Baik. Misalnya contoh mukjizat Nabi-Nabi, seperti tongkat Nabi Musa jadi ulang. Kan, kita maklum dah setengah di antara mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa ni pun mukjizatnya banyak juga. Antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, kan, tongkatnya tu bertukar menjadi seekor ular yang besar. Kan, pada ketika berdebat di antara Fir'aun beserta dengan tukang-tukang sihir Fir'aun tu lah. Kan, berdebat dengan Nabi Musa. Kan, maka tukang-tukang sihir Fir'aun pun lempak tongkat dia pun ubah jadi ular. Nabi Musa pun ada tongkat, lempak, berubah jadi ular yang besar. Kan, kisah ni kita maklum dah. Sejarah mukjizat Nabi Musa ni. Luar biasa dah, luar biasa dah. Sebatang tongkat daripada kayu ni tiba-tiba pergi tukar jadi ular. Try buat tengok. Tak ada kebiasaannya begitu. Kan? Tiba-tiba sebab ia luar biasa kita tolak. Mana ada? Kita tak faham tu. Kan? Yang ni bukan masalah ada ke tak ada. Masalah ni walaupun ia luar biasa, hang mesti terima. Berkenaan dengan mukjizat Nabi, dia tidak syarat, kan, masuk di akal. Sebab benda tu memang tak masuk dekat akal. Benda-benda mukjizat ni, kan, dia tak syarat hang faham ataupun masuk di akal. Logik lah kita kata, bahasa kita hari ni tak logik ni. Kan, orang putih panggil logik. Kan, bahasa Melayu kita panggil apa? Munasabah. Kan, tak munasabah ni, tongkat pi tukar jadi ular. Siapa kata lagu tu? Hang kufur. Ni berakidah, wajib kena beriman. Baik. Begitulah cerita kisahnya. Dan Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, tidak hangus dibakar oleh Namrud. Dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kita maklum dah sejarah kisah
dan ditangkap oleh Namrud, oleh tentera-tentera Namrud, raja zaman ketika tu, kan, lalu diikat, kan, kemudian dinyalakan akan api yang besar, lepas tu dilempak, ditauk Nabi Ibrahim dalam longgok api hak menyala hak besar tu, kan, jatuh dalam api tu, dilempak Nabi Ibrahim dengan satu alat namanya manjanik, hak terbih besar tu, kan, lompat jatuh masuk dalam api hak menyala, besarlah api tu pula, kan, segala kayu-kayu, segala pokok tebang buat kayu api. Kisah Nabi Ibrahim itu ni, kan. Tapi apa yang berlaku, kan, apa yang berlaku, Nabi Ibrahim tak terbakar. Bahkan surat bulu roma pun tak hangus, kan, tak dapat disentuh oleh api. Sentuh tapi tak terbakar. Api itu tiba-tiba tak jadi panas, tiba-tiba api itu bertukar jadi sejuk pula dah, kan, perintah daripada Allah Ta'ala lah. Baik, jadi pelik tak terbakar. Kita punya heran lah, kan, main dengan api ni. Api bukan kecil-kecil, nak bakar menyala punya besar, unggun api yang besar tu. Tiba-tiba tak sentuh, tak menyala sikit pun, tak terbakar sikit pun, tiba-tiba oleh sebab dia tu luar biasa, pelik, kita boleh kata, mana boleh. Pergi jawab lagu tu, kan, mana boleh jadi lagu tu, kan, tentu terbakar. Dia pun wajib pada akal. Ni bukan wajib pada akal. Terbakar tu semua cuma wajib pada adat, tapi sah menyalahi. Terbakar memang biasa terbakar, tapi boleh ke tak suatu benda tu tak terbakar sekiranya disentuh dengan api? Boleh. Itu maksud dia wajib pada adat, kan. Dia bukan wajib pada akal. Wajib pada akal tentu terbakar, tak terbakar tak boleh. Itu baru orang panggil wajib pada akal. Ni bukan wajib pada akal. Baik. Jadi akibatnya apa? Akibatnya membawalah seorang itu tadi ingkar akan mukjizat Rasul, kan. Mukjizat Rasulullah wajib kita kena percaya, kena beriman, kena mengaku hati kita. Kalau kita tolak, jawabnya kufur. Situ, kan. Sama ada munasabah tak munasabah di akal kita, itu soal lain, kan. Sama ada kita mampu fikirkan dia atau tak boleh fikirlah benda ni sekalipun. Apa saja yang kita panggil namanya mukjizat, tak kiralah ada di tangan mana-mana Rasulullah, wajib kita terima, aku setuju. Itu jelah hukuman dia. Baik. Kemudian dan pisau yang tajam. Seterusnya, ini contoh-contoh mukjizat yang ada di tangan Rasul-Rasul Allah. Pisau yang tajam ni tidak memutus akan tengkok Nabi Ismail, ayahnya tadi Nabi Ibrahim tadi, kan. Terima arahan perintah daripada Allah, kan, suruh sembelih Nabi Ismail anak dia, maka melaksanakan perintah Allah hari itu, kan. Nabi Ibrahim ayah ni pun menyembelihlah anaknya Nabi Ismail. Sembelih sungguh. Ada kata tak sembelih sungguh, kan, ditukar, diubah, menjadi kibas yang dibawa turun daripada syurga. Ya betul, tapi mula-mula memang sembelih sungguh, tapi tak lut, tak jadi apa, tak jejah pun. Kalau orang hari ni kata kebai ni, kebai Nabi Ismail ni, pisau bukan tak tajam, asah bagi tajam. Tu sunat dia, kan. Nak sembelih lembu ke kambing ke, sebelum nak sembelih lah, sunat asah pisau bagi tajam. Baik. Kemudian seterusnya lagi, dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam, kan. Kita cerita tadilah, apa dia kejadian di mana baginda Rasulullah, kan, datang satu sahabat mengadu, ayam nak makan, nak masak, nak minum tak ada dah, kan.
ataupun apa ni untuk makanan, ternakan, unta apa semua pun tak ada dah kan. Maka kemudian baginda Rasulullah suruh bawa mai tadah tong apa semua timba ke apa ke kan. Kemudian keluarlah ayak, supaya kita kata ayak mata, tapi ayak mata tak deras ni, supaya lagu ayak pipe ni kan. Boleh tadah banyak tong lah, mula-mula minum sampai kenyang habis semua. Berapa ratus orang sahabat yang ada tu kan. Lepas tu kat haiwan ternakan, lepas tu buat stok simpanan dalam timba, dalam bekas, dalam apa uncang apa semua. Jadi inilah dia antara mukjizat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, penjelasan dia, maka semuanya itu, yakni semua mukjizat Nabi tadi ni, ialah mustahil pada adat. Adat kata mustahil. Adat ni adat. Ingatlah makna adat tadi apa dia tak ni, kebiasaan. Kan, kebiasaan hak lepas hak sebelum ni tak ada. Mana ada? Kan? Mana ada sembelih tak putih, tak ada lagi. Dan tak bisa jadi lagi lah kalau bakar dengan api tak terbakar ni, mustahil. Akal, bukan akal kata, adat kata. Baik, itu ba'adat. Wajib pada adat iya. Kan? Apa bukan wajib pun tak. Wajib pun tidak. Pasal benda tu boleh kita kata wajib pada adat tak terbakar, tak ada lagu tu. Sebab adatnya ialah apa? Wajib pada adat tak terbakar, sebab kebiasaannya ialah terbakar. Itu adatnya. Baik. Lepas tu harus pada akal. Tetapi apabila kita iktibar akal kita, maka akal kita menghukumkan dengan harus. Harus itu maknanya boleh sah macam mana kita nak kata harus kan. Satu perkara ni boleh jadi, terbakar pun boleh jadi, tak terbakar pun boleh jadi. Itu maksud harus pada akal pula kan. Sopa saat ni kan, sembelih ni kan, putih pun, kalau putih akal kita fikir, terima juga pada akal. Kalau tak putih akal fikir, boleh juga kan. Sebab bagi Allah Ta'ala perkara ni semuanya harus bagi Allah. Harus bagi Allah Ta'ala menghanguskan. Harus bagi Allah tidak menghanguskan. Kita kena ingat yang menghangus bukannya api yang menyebabkan hangus itu kan. Jadi sesuatu itu yang menghanguskan, yang memberi kesan, beri bekas pada pihak terbakar lah kan. Kalau kata benda itu kita bakar, ialah Allah. Itu hakikat dia kan. Yang ni cerita habaq berkaitan dengan kebiasaan adat kita saja. Situlah nak jadi kufurnya. Apabila membawa kepada kita ingkar akan mukjizat baginda Rasulullah, maka jawabnya kufur lah. Gitu je lah cerita hukum dia. Baik, bukanlah mustahil pada akal. Mustahil pada adat lain, mustahil pada akal lain. Mustahil pada akal ialah barang yang tentu dok. Satu benda yang bukan, macam kita kata syirik bagi Allah, itu mustahil pada akal kita. Ada yang menyengutui bagi Allah, itu benda mustahil. Siapa kata mustahil itu? Akal kita kata mustahil. Apa maksud mustahil pada akal? Satu barang, satu perkara yang dok yang tak dok, yang bukan, yang tidak. Itu makna mustahil. Mana tentu tak dok. Tak ada syarik ataupun suatu yang menduai akan Allah, dok dan tidak, benda tak dok, tak isbat langsung, ternafi daripada ada, ternafi. Itu mana mustahil pada akal kan. Hak masalah tadi
terbakar atau tak terbakar. Tiba-tiba tak terbakar. Boleh kita kata mustahil pada akal? Tak boleh. Pasal apa? Pasal ada berlaku tak terbakar. Kan? Kadang-kadang terbakar, kadang-kadangnya tak terbakar. Kan? Ada benda tu. Dia kalau mustahil tak ada. Kan? Kalau mustahil pada akal, tentu tak ada, tak terbakar. Apa ni tak terbakar ni? Tetapi ada tak terjadi orang yang dibakar tapi tak terbakar. Nabi Ismail saat ni. Contoh dia. Kan? Faham betul-betul. Tak kita takut keliru pula kot. Kan? Macam kita duk belajar lah, mengaji, pandai. Boleh ilmu. Kan? Adatnya kalau kita rajin mengaji ni adat. Cerita adat. Kan? Selalu kebiasaannya kemudian disyaratkan lah kalau belajar anak ilmu ni kenalah bersungguh-sungguh. Kenalah rajin. Adat kebiasaannya kalau kata kita belajar bersungguh-sungguh, kita rajin, kan, boleh ilmu, kan, tahu dan boleh ada ilmu lah, kita belajar mengaji, faham, reti lah. Baik. Adakah itu dipanggil wajib pada akal? Tidak. Cuma namanya wajib pada adat. Adat je kata. Tapi sah tak menyalahi? Sah. Boleh tak orang hak duk belajar punya rajin, punya lama tapi tak reti-reti? Ada tak? Ada kan? Ramai kan? Ni kita bukan tak mengaji. Cuti 5 bulan ya. Kan? Pak tanya balik hukum adat, pening habis, lupa habis dah. Tu hak mengaji. Kan? Tak mesti kata yang mengaji rajin ke apa ke, tiba-tiba mesti boleh ilmu. Tak mesti lagu tu. Tak tentu lagu tu. Boleh jadi betul. Tu kata akal pula kata. Apa akal kita kata? Akal kata sebenarnya perkara ni cuma hanya boleh jadi ya. Boleh jadi kepada orang yang sangat rajin belajar tu, dia dapat ilmu. Dan boleh tak jadi orang yang belajar rajin lah tapi tak boleh ilmu, tak reti juga, tak faham sampai kesut. Ada tak? Ada Itu akal kata. Itu beza, perbezaan dia. Kan? Jadi serah kepada Tuhan akhirnya. Dah tahu benda ni, kan? Maka kita usaha belajar kerja rajin. Sebab duk biasa dah lepas-lepas tengok orang lain hak boleh ilmu tu pasal kerana dia rajin. Tapi jangan i'tiqad siapa nak ilmu dia mesti rajin. Jangan sampai dia pergi jadi akidah kita. Kan? Cuma kita kata atas nama adat. Kebiasaan lepas-lepas ni kalau kata ngaji macam ni punya cara ni, bertahun-tahun kitab penuh almari ni, boleh ilmu dah ni. Silat-silat boleh mengajar dah. Kan tak? Itu kita cuma kata adat biasa lepas-lepas tengok orang-orang hak lain kan. Tapi boleh tak menyalahi? Tu kita menyalahi saat ni tu. Jawabnya boleh. Di sisi akalnya tidak wajib. Di sisi Allah, Allah Ta'ala tidak wajib beri ilmu dekat kita. Sebab tu anak abang tadi, sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki memberi ilmu kepada sesiapa yang dia kehendakilah, kan, nescaya orang tu akan dapat ilmu, kan. Dan sebaliknya, sesiapa yang Allah Ta'ala tidak mengkehendaki mengurniakan ilmu pengetahuan kepada dia, kan, ngaji lama mana apa, ngaji rajin mana apa, duit habis beribu dah sekalipun, beli kitab-kitab sekalipun, tak boleh juga ilmu. Ni di sisi Tuhan. Ni akidah. Ni akidah ni. Ni i'tiqad kita yang kata harus bagi Allah tu. Jadi bagi boleh beza. Kan? Serupa saat ni lah. Kan? Kita nak makan apa? Aku nak makan buah durian. Kita bertanamlah anak-anak durian. Kan? Kita lalu tanam anak durian ni. Kan? Duk angan-angan 6-7 tahun lepas ni bolehlah makan buah durian. Kan? Hak adat lepas-lepas duk tengok orang tanam anak durian tu, boleh kalau panjang umur tak matilah. Kan? Boleh ke tak?
Boleh. Kan? Boleh makan durian sungguh. Kan? Kena rajin lah pesoh dia apa semua. Tu adat kata. Kan? Adat kata tentu boleh kalau rajin. Kalau apa tanam ada, kalau apa berbudi pada tanah ni, ada lah hasil dia. Adat lah kata tu. Macam-macam lah kita punya percakapan tu. Tapi di akal kita, kan, adakah perkara tu mesti? Jawabnya tak mesti. Boleh jadi boleh makan, kan? Boleh jadi tak boleh makan, kan? Duk pesoh-pesoh, duk jaga umur setahun dua, kan? Tiba-tiba mati anak durian kita. Betul tak? Dah mampu anak durian tu, tak dapat jalan dah. Buah durian hak tanam ni melainkan kena beli lah. Beli hak orang jual lah, kan? Lagu tu contohnya banyak lah, kan? Dan jawapan dia, huraian dia sama aja, kan? Masalah adat, masalah akli, masalah syar'i, jangan duk keliru sudah. Tu baik. Jadi apabila dia berkaitan dengan adat, jangan duk perberat sangat dalam diri kita, kan? Takutnya saat lagi kita duk perberat, tiba-tiba hak kita duk angan-angan tu tak dapat, kan? Sebaliknya, takut saat lagi tekanan kepada kita, susah jadi kita ni esok, kan? Masalah-masalah adat ni, bahkan kita lega banyak kalau kita faham tentang, kan, hak harus pada akal tadi. Ataupun lebih-lebih lagi mudahnya kita ingat, kan, perkara ni tak wajib bagi Allah dan tak mustahil bagi Allah, kan? Mana tadilah sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, dapatlah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak, tak ada lah kita. Begitu senang, kan? Usaha tanamlah nak durian tu, kena usaha, kan? Pasal itu atas jalan adat kita turut. Lagi faham, dah adat lagu tu, tak mesti, kan? Tak usah dah buat apa. Itu salah. Itu jahil sungguh tu, kan? Silap kita orang yang mengaji tentang hukum adat ni, dah dia faham, adat ni tidak wajib, kan? Boleh jadi kok tu, boleh jadi kok ni. Tak usah makan ubat lagu tu, kan? Demam kau, sakit ke apa ke, yang bagi lega tu Tuhan. Tentu silapnya dah pergi jadi apa pula? Dah pergi jadi fahaman Jabariyah pula. Ahli Sunnah wal Jamaah berusaha. Usahalah. Tapi usaha kita kena ingat, bukan ubat yang kita makan tu yang melegakan. Tapi kita makan ubat, kan? Pasal adat lepas-lepas kalau makan ubat lega. Kan? Bahkan baginda Rasulullah pun makan ubat, berubat. Atas nama nak ittiba'ur Rasul, nak mencontohi baginda Nabi. Juga ketika sakit, baginda juga berubat. Boleh pahala tang situ dah kita kalau kita berubat, kan? Jadi ibadat pula ketika tu atas niat kita lah. Baik, tak apalah. Jadi kata al-musannifnya, bukanlah mustahil pada adat. Jadi maka semuanya itu mustahil pada adat, harus pada akal. Bukanlah mustahil pada akal. Pada akal, perkara-perkara tadi ini menghukumkan dengan harus, boleh jadi. Adakah mustahil? Keluar ayat mata ayat celah-celah jari baginda Nabi, tidak mustahil. Ini akal kata. Benda takkan boleh terjadi ke? Tentu tak ke? Tak. Boleh ada, boleh jadi. Itu maksud dia, tidak mustahil, kan? Pada akal. Dia beza tentu ya, adat dengan akal. Jangan nak keliru situ ya. Siapa mahyak tentang apa takrif, kan? Apa takrif hukum adat, apa takrif hukum akal, senang. Ya, bagi diri dia tak ada masalah apa. Tak ada tertekan ke, timbul jadi ada bebanan ke, kan? Contoh tentang qada dan juga qadar Allah tadi. Kalau kita boleh ingat apa yang berlaku atas kita ni, semuanya ialah dengan takdir daripada Allah, senang. Hak susahnya kalau lupa itu ialah kehendak Allah, kan? Duk berat, kan? Berkaitan tentang adat ni tadi, kan? Duk berkeras dengan hukum adat. Kita kata boy mesti wajib,
Padahal benda tak mesti pun. Kan, hak kata mesti cuma adat kebiasaannya saja. Kan, berkaitan tentang amalan soleh, taufik, hidayah dari Allah. Berkaitan tentang maksiat, dosa yang kita buat. Berkaitan dengan nikmat, kurniaan Allah. Berkaitan dengan bala, musibah yang menimpa kita. Semua tu faham betul-betul. Jangan duk keliru antara adat, hukum adat dengan hukum akal. Akal kita kata benda ni harus bagi Allah. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti jadi. Kan? Masya Allahu kana. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, perkara tu tentu jadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan sekiranya suatu perkara tu tidak dikehendaki oleh Allah, maka nescaya benda tu takkan boleh jadi. Boleh ingat tentu tak apa, letak tang situ, duk tangga redha kita dengan Allah. Usaha. Sehari kata tak mau tanah anak, tak mau tanah anak deriam pula, takut mati tengah jalan. Tak mati. Buat kau nak tanam lain pula. Kan? Lagu itulah contoh dia. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Hak tadi ni, hak mukjizat baginda Rasul tadi tu, dia orang panggil harus pada akal. Dia bukan mustahil pada akal dan juga bukan wajib pada akal. Wajibkah pada akal keluar ayat celah-celah anak jari tangan Nabi? Tak wajib, tak mesti. Akal kata. Mustahilkah dia keluar? Tak mustahil juga. Dah dua tu dah, mustahil pun tidak, wajib pun tidak, maka orang panggil apa? Harus pada akal. Apa makna harus pada akal tadi anda sebut dah. Ialah suatu perkara, katalah keluar ayat kan, celah-celah jari tangan Nabi ni, ialah suatu perkara yang harus, mana yang boleh jadi, yang akal kita fikir-fikir boleh terima, balik ada dan juga balik tak ada, dua-dua tu sama. Tu harus pada akal. Kan? Senanglah tu. Kan? Kalau berasa payah tak ada arah lah. InsyaAllah mudah kita mengaji ni. Baiklah. Wal yata'ammal, dan tiliklah olehmu, amatilah oleh kamu hak kita belajar tadi, perembang elok-elok. Fahamkan dia elok-elok. Kan, fikir perbezaan antara adat dengan akal tadi. Kan, insya-Allah kita dapat ilmu. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti tentulah, elok sangat dah jumpa session dah. Jadi kita berhenti pada kata huraian yang keempat pada menyatakan hukum aqal ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. InsyaAllah kita berehat lebih kurang 15-20 minit. Makan-makan tadi.